Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Dahsyat. Ya, kembali bersama kita hari ini adalah Fazal bin Husin dan Rona Sina. Hubungan rambang cerita meh. Apa jadi alih bata ABC je lah hari ni. Ya. Korang berdua berkawan sejak Rasanya tak lama. Taklah terlalu lama. Tapi mengenali Faizal, ada orang cakap, kadang ada orang tanya, apa kau cakap cerita dengan Faizal lah? Engkau boleh, dia bercakap ke? Tapi dengan aku dia bercakap. Biasanya kalau aku sampai ke KL ni, aku akan tidur rumah dia kan. So kita boleh cakap panjang gila. Yang seseorang yang berkata Faizal ni tak pernah bercakap, suara dia pun ada orang tak dengar. So mungkin agaknya aku berjaya membuat dia bercakap lah. apa yang fascinate kau untuk boleh bercakap dengan dia? Kita bercakap dalam dunia kita, sebab kita punya background tu, kita membuat karya, menghasilkan karya. So kita cerita itulah di sebalik karya tu. Banyak kita cerita. Even kita cerita lirik-lirik Ad Samad juga, kerja-kerja tu kan, M. Nasir, benda-benda gitulah. Selain daripada bidang tu, foto ke apa, lakonan Faizal dia selalu ambil gambar aku. Kadang aku cakap, dia sedar angkat kamera, pop. So Kau berlakon juga? satu dua je. Pentas atau TV? Pentas masa di sekolah. Di sekolah aku buat sendiri aku punya, tanpa apa-apa formal teater punya apa-apa, aku found sendiri dengan kawan aku tulis skrip, aku direct, aku berlakon semua benda-benda kan. Sebab aku suka perform. Sampai sekarang masih. Sesekali aku dipanggil baca puisi di mana-mana lah. Engkau adalah seorang kartunis, Aku boleh buat itulah, aku boleh buat juga. penulis kolumnis. Tulis. Lagi? Aku pernah buat novel. Amok Malam Merdeka, Kerinci dan Kerinci. Kemudian aku ada buat, first aku ada tulis satu buku semi autobiografi lah pasal aku punya cerita lah. Surat untuk anak tajuk dia kan. Itu aku pakai nama sebenar tau, bukan nama Rona Sina first. Effendi. Itu kisah aku jaga dua anak aku lah, yang mana circle aku tahulah benda tu kan. Aku jaga dua anak perempuan aku yang dilahirkan cerebral palsy, terlantar. So aku cerita dengan dari kacamata kita, lelaki dan bapa lah. Dan tentu mak dia ada kan, isteri aku tu. Tapi bagaimana kita orang lelaki bila kita memilih untuk berkahwin dan membina rumah tangga dan kita ada anak, tapi kita dapat satu yang di luar kebiasaan lah. Orang lain ada anak apa semua, dan aku menjalani gitu. Dan macam mana aku face benda tu, Kau rakamkan dalam tulisan kau? dalam buku tu. Tapi buku tu aku tulis ketika anak aku yang kedua masih ada lagi. Kembali balik tadi kita buat tanya macam mana kau asal usul nama Rona Sina tu. Adalah sebenarnya nama kedua-dua orang. Bila diterbalikkan, dia jadi Anissa dan An-Nur. Anissa dan An-Nur. Dia terbalikkan jadi Rona Sina. Unfortunately mereka kedua-dua mereka dilahirkan mengalami cerebral palsy. Cerebral palsy. Dan mereka bukan twins, mereka ialah 2-3 tahun. 2 tahun selang lah. Dia masa tu lemas ketika melahirkan lah, dua-dua tu. Dua-dua tu gitulah, masa nak melahirkan tu dia lemas. Dia lewat. I see. Itu punca dia. Itu dia. Lack of oxygen lah. Dan akan berlaku, dia jadi brain dia
cedera kan. Dan terus jadi gitulah. Dia adalah satu trauma dan bukan kerana cara pembentukan sel tu. Bukan. Itu semua kita dah buat apa semua tu. Bukan. Bukan. Dia ialah kerana trauma lemasnya bayi tu ketika dalam kandungan. Wow. Aku punya anak yang pertama sekarang umur dia 25 tahun. Masa dia nak dilahirkan tu, dia punya labor lebih kurang 24 jam tau. Dia mengalami tension, stress. Baby tu sangat stress. Dan dia mengalami episod macam hampir lemas ke benda macam tu. Jadi mereka buat C-section, keluarkan baby tu, dan kepala dia dah lonjong. Because dia terlalu lama dalam saluran peranakan tu. Tapi makin hari makin lama dia okey balik. Dia jadi okey balik. Menyedari daripada apa yang kau cakapkan tadi tu, bahawa ia adalah satu trauma, adalah satu kejadian yang berlaku ketika melahirkan anak tu. Ia boleh jadi pada siapa-siapa. Dia boleh jadi pada sesiapa saja. Even saraf operasi tu besar lah kan. Even anak yang sihat pun, yang normal tu pun boleh jadi ketika kalau dia infection lah, kena dengue, kena meningitis, kena apa, dia pun boleh jadi apabila otak dia cedera. Dan anak aku yang ketiga pula 3 bulan dalam hospital. Kerana dia lahir tak cukup bulan, 29 minggu. Jadi dalam hospital tu setiap hari aku kena pergi jumpa selama 3 bulan. Berbagai-bagai masalah kandungan, masalah baby. Selama ni kita tak nampak tu semua kan. Bila kita ada experience macam-macam sudut kehidupan ni yang kita tak tahu wujud. Macam mana baby susah untuk berjuang untuk hidup kan. Tadi cakap dengan Faizal, sebenarnya kita sentiasa ada banyak alasan untuk merasa syukur. Cuba kita ceriakan sikit perbualan kita. Jangan bawa-bawa cerita sedih kan. Ini dah cakap artis ni golongan-golongan yang mengalami depression ni. Lepas tu kalau dilayan cerita-cerita sedih. Tak apa. Saya terkecuali sebab saya bukan artis. Artikel yang terbaru engkau ni, bila baru ni keluar, pasal muzik kini dengan muzik zaman dulu. Lagu sekarang tak sedap. Lagu sekarang tak sedap. Dan ia ialah daripada persoalan yang Faizal kita sembang benda tu minggu lepas kan. Bila tiba-tiba Faizal tanya, so aku macam okey, kau kena betulkan kedudukan dulu sebab kau nak cakap daripada sisi mana. Nak kupas daripada sisi mana yang dikatakan lagu sekarang tak sedap kan. Tapi bila kita berdepan dengan Samad ni, kita rasa macam alamak kan. Tentu Samad lebih tahu. Tapi kita hanya pandangan kami itu yang saya apungkan tu. Dia berkait-kait, bukan soal muzik dan lagu tu, tapi dia akhirnya pergi kepada cara hidup kita hari ni. Cara hidup kita, perlumbaan hidup yang membuatkan kita nak cepat, tergesa-gesa, tak tenang. Dan aku sebutkan Tok Ninah tu kan, apabila kita minum, kita rush nak pergi kerja, benda-benda ini telah membuatkan kita asal boleh. Kita sarapan asal boleh, kita nak orang balik kerja nak masak untuk anak, tak sempat dia beli makanan di pasar malam, so dia hidangkan untuk keluarga. Benda-benda ini mempengaruhi akhirnya bagaimana kita, sebab bila kita makan tu, dia pemakanan itu adalah bukan saja untuk kesihatan kita tapi kegembiraan kita. Jadi bila kita makan benda yang bukan lagi dari rumah, dan itu kita terima dalam kehidupan kita, kita dah anggap itulah hidup kita hari ni, maka dia berubah. Selera kita nak cepat, benda yang segera semua datang. Tak ada Tok Ninah tu tak ada. Kan? Kita tak tenang kan. Sedangkan dalam sembahyang dan rukun tu, dalam kita belajar rukun solat tu, dia ada Tok Ninah. Dia relax sekejap. Bila bangun tu, nak turun tu, dikembalikan anggota asal tu ke kedudukan asal. Maksudnya tangan tu duduk, baru diteruskan untuk seterusnya. Relax sekejap tu, tak ada. Kehidupan biasa kita dah tak ada Tok Ninah kita. Bergerak. Kita kena baliklah untuk relax Tok Ninah. Relax kan. Tenang balik. Jadi nak kaitkan dengan lagu tadi macam mana? Lagu-lagu sekarang ni terlalu, aku rasa sebenarnya dia tu untuk aku yang mainstream lah, yang kita biasa dengar. Sebab bila aku dengar kecil-kecil, kita dengar 70-an, 80-an,
Sebenarnya sama je sampai sekarang. Temanya cinta, rindu, kecewa, dia sama. Tapi kenapa dulu sedap? Kenapa aku dengar Francis Capita, kenapa aku dengar beberapa yang aku sebut Raziz Ismail contohnya kan. Kenapa dia Sekali kembali ke muka pintu. Sedap. Sedap. Tiba-tiba teringat lagu tu je. Dan demi pintuku buka kan. Dia itu kita cakap pasal lirik juga. Dia bukan lirik tu tak perlu bombastik ke atau apa ke, tetapi dia cerita tau. So kau boleh pergi tak? Dan demi pintuku buka di hadapanku seorang wanita. Betul dia pergi Air mata. tengok kan. Aku terus rasa. Tiba-tiba lagu tu boleh ingat kan. Bila aku tak pernah nyanyi lagu ni dah berapa lama dah. Lekat kan? Dia bukan masalah usia, gap usia tak. Dia bukan masalah tu. Ada orang kata Dia masalah generation gap. masalah kehidupan harian kita. Kan? Kalau orang akan kata lah, oh sebab hampa tua, hampa tak mahu nak mengaku kan. Hampa nak mahu kalah kan. Tak, dia bukan masalah gap usia tak. Efek daripada kehidupan harian kita. Nak cepat, nak ringkas. Okey boleh benda tu. Cumanya dia perlu ada perlu ada melodi dia. Hidup perlu ada melodi supaya dia indah. Hidup perlu ada melodi. Dan melodi tu akan ada rhythm dia. Okay. Pasal hidup tu pun muzik kan. Muzik tu hidup. So kita hidup dengan muzik. Bunyi-bunyian dub tu beat tu rentak. Aku 55 tahun ni. Aku 51. Nak masuk 50. So rentak kita nak kena diperlahankan sikit lah. Tak boleh rentak terlalu. Yalah nak pergi mana akhirnya nak mati ke kan? Nak pergi mana akhirnya nak habis lah. Relax lah. Cepat sangat nak mati. Man lah. Dia memang nak pergi ke situ lah kan. Kita ni. Tapi kembali balik pada lagu sekarang tak sedap kan. Sebenarnya tak tahu lah betul ke tak lagu sekarang tak sedap. Kita dah mencapai generasi umur 50-an. Kalau remaja-remaja sekarang ni, budak-budak sekarang ni suka je lagu yang ada sekarang. Dia sedap juga. Dia bukan tak sedap langsung, sedap juga. Cumanya perencah dia tak macam dulu lah kan. Apa perencah yang tak ada lagi? Macam sedap tu, macam lagu tadi kan kita dengar tu macam ada cukup garam dia, cukup dia punya asam dia kan. Sekarang ni bagi dia orang mungkin itu benda yang dah okey, ni dah complete dah ada ni tengok apa semua. Tapi untuk kita yang betul-betul dengar detail, sebab kita dah pernah mendengar yang sedap. Kan? Ada yang tak kena ni kan. Dia dah pergi dah tapi tak pancut kan. Wasted Macam orang cakap kita dah tua. Kau tua, kau bernostalgia, kau tak move on. Tapi macam Fazal kata, kita pernah merasa sedap, benda yang sedap. Tapi bila kita berdepan dengan, bukan tak ada, kita boleh sebut juga ada beberapa band sekarang yang kita cakap absolute. Ni sekarang ni mainstream tu. Kan? Mainstream tu. Tapi adalah sisi budak anak-anak muda lain yang indie ni sedap. Sedap dan berbakat. Kalau dalam bab lirik lah kan. Rapper sekarang ni banyak lirik dia yang best-best juga. Dan mereka membicarakan topik semasa mereka. Mereka berbicarakan mengenai suara mereka. Suara tu maksudnya subject matter mereka yang perkara yang dekat dengan hati mereka. Sebenarnya banyak yang bagus lah juga. Mungkin perjuangan zaman inilah. Kita ada perjuangan struggle kita pada ketika itu kan. Yang kita relate. Yang sekarang perjuangan tu apakah? Perjuangan tu tak relevan ke kan kita lah. Tak ada dengan kita ke? Okey, contohnya perjuangan zaman sekarang ni kan. Aku tengok macam budak-budak yang macam antara 18 hingga 25 sekarang ni kan, mengalami macam emotional breakdown, anxiety, depression dan sebagainya.
mereka mengucapkan perkara-perkara itu seolah-olah ianya a badge of honor, macam sesuatu yang untuk dibanggakan. Wah, mengalami depression, kau tak faham maksud depression. Generasi kita dulu, kalau kau tunjuk pengapangan depressionnya, kena lampang je, selesai segala masalah. Sekarang ni macam kita kena belai lah dia ada depression, kita ada. Dan bukan, bila aku cakap pasal bab ni, bukan tidak berarti yang aku memandang remeh perkara depression ni. Aku rasa depression is real. Tapi masalahnya budak-budak zaman sekarang semuanya dikaitkan dengan depression. Aku rasa tak tepat. Mereka kena go to a psychiatrist atau psychologist untuk diagnose, mengesahkan mereka betul-betul clinically depressed. Tak boleh. Tapi mereka tu adalah kita lah. Daripada kita lah. Kita kata kita struggle, kita kata kita apa, tetapi bila kita berkeluarga, anak kita tu yang tu. Jadi apa silap kita? Kerana kita lah bapa dia, ibu dia. Ya, betul. Tapi generasi anak-anak kita ni, mereka melalui satu zaman yang mana perkembangan teknologi terlampau hebat, terlampau dahsyat. Perkembangan katalah internet kepada yang sampai kepada kita semua ialah lebih kurang sekitar tahun 95 macam tu. Yang mana rumah-rumah kita sudah mula ada internet. Tapi daripada time 95 tu sehingga sekarang peningkatan teknologi tu terlampau dahsyat, dan anak-anak kita hidup di dalam formative years dan usia pembesaran dia dalam ketika itu. Dia dapat dari dalam rumah je. Maksud dia segala kemewahan, segala benda-benda boleh berlaku di dalam bilik dia. Kita nak buat jahat, kita keluar. Ya. Sewa tape blue ke kan. So kita duduk nak cari satu rumah kawan yang line clear. Betul. Kita tengok kan. So dia orang duduk dalam bilik. Semua boleh dapat. Betul. Cakap pasal tengok blue zaman dulu tu. VHS zaman dulu. Dia kalau bercakap pasal blue semua orang hidup. Betul. Semua orang akan hidup. Tentu. Ini macam antara pelakon-pelakon zaman tu ialah Ron Jeremy, Peter North, Tracy Lord, Tom Byron. Dan kita punya masa kita sekitar tahun 85 dulu, dia punya kopi semua buruk-buruk, kopi atas kopi atas kopi tau. Jadi dia punya colour tu lain tau. Jadi kita masa tu dalam belasan tahun kita kena tunggu bapak kita tidur, mak kita tidur, dapat kita tengok bilik bawah pintu tu gelap je. Okey, baru boleh tengok. Tu pakai VHS tu. Nak masukkan VHS tu bunyi lah bising kan. Okey. Lepas tu kita tengok porn tu kan. Tu dia ada colour dia tau. Jadi kalau bapak kita daripada dalam bilik dia tengok dia pun boleh tengok kat bawah pintu tu kan. Dia nampak warna ni lain ni, tak macam warna biasa TV. Dia pun tahu. Macam mana kita nak stop lagi kan? Perjuangan tu kan. Perjuangan. Atau blackout dia lekat dalam betul. Masa blackout dia terkunci. Kita semua ada kawan-kawan yang dia curi bapak dia punya VHS kan. Lepas tu tengok bapak dia punya VHS. Lepas tu alamak blackout. Lepas tu bapak nak balik dah. Lepas tu kantoi. Bapak kau ambil daripada almari aku VHS. Perjuangan lah nak dapatkan porn pada masa tu. Sekarang semua dalam bilik dia. Dan untuk pinjam buku-buku macam Playboy, Penthouse, Hustler, kena ada kawan. Dan masalahnya setiap kali kita terima balik magazine kita, banyak sangat muka surat yang melekat-lekat dia tak tahan. Masa tu itu proses kita lah. Itulah kita patut berterima kasih kepada porn industry yang membuat PayPal punya sistem kan. PayPal sistem tu dia apply balik dan evolve jadi online, bayar online, beli online sekarang ni. Daripada PayPal tu lah. So porn lah yang memulakan benda tu kan. Keperluan untuk membayar pembelian porn tu mewujudkan PayPal. Terima kasih lah porn. Sebenarnya ada artikel-artikel menyatakan kan, kebanyakan bandaraya diwujudkan atas duit
bapa ayam, mak ayam, atas duit pelacuran. Itulah tu, kita selama ni tidak betul-betul mentelaah kepentingan industri pelacuran kepada pembentukan sebuah bandaraya. Kita percaya bahawa Kuala Lumpur pun kalau mengikut naratif yang Yap Ahloi yang membentukkan Kuala Lumpur, kalau ikut naratif tu, bahawa kewangan-kewangan yang mereka dapat untuk menubuhkan lebih banyak kedai, shop lot dan sebagainya adalah kerana daripada duit keuntungan pelacuran juga. Kita boleh tak kita bagi sedap sikit pelacuran ni punya kan, industri kesedapan kan. Tapi betul. Sebab Pusat kesedapan. pusat kesedapan. Pergi ke pusat kesedapan, industri kesedapan. Okey. Kesedapan bawah pusat. Pusat kesedapan. Tapi dia ada sampai ke pekan-pekan kecil. Pekan-pekan kecil pun rumah tu ada. Dia sampai. Ya. Hakikatnya dia lah keperluan kita manusia kan, dan dia menjana ekonomi juga untuk penduduk-penduduk setempat. Oleh itu banyak tempat mereka mengamalkan polisi tutup sebelah mata. Bukan di Malaysia aja, di semua di luar negara pun. Itulah tu tadi. Dan berbalik kepada budak zaman sekarang ni, kesilapan yang mereka lakukan, masalahnya ada kalanya terakam dan akan kekal sehingga ke hujung hayat mereka. Kita besar pada tahun 80-an dulu, kita buat macam-macam perangai. Kita bogil atas bukit, mandi kat laut, mandi dalam sungai, macam-macam perangai. Tapi tak ada siapa rakam benda tu. Kalau di kalangan kawan-kawan kita menjadi ingatan masa muda kita. Perbuatan budak-budak zaman sekarang ni merakam perbuatan-perbuatan mereka. Kita tak tahu apa akan jadi natijahnya nanti kan. 30 tahun, 40 tahun bila mereka dah makin tua, video-video mereka tersebar. Ujian yang tersendiri. Jadi zaman ni memang zaman media sosial ni memang betul-betul mencabar. Mungkin macam kita tak tertanggung lah kot. Tapi mereka berdepan dengan benda ni. Jadi dia berkait-kait. Maksud saya dalam kita kata dia dalam rumah dah tersedia benda tu. Ya. Tapi kita bukan nak cerita pasal nak menyelesaikan masalah ni kan. Bukan. Kita hanya nak melontarkan perbualan. Tapi itulah kalau dia merakamkan dia dan orang tengok benda tu di kemudian hari, itu salah dia lah. Maksudnya hukum sebab dan akibat tu dia berlaku cepat, segera. Kan? Dan kita kepercayaan kita syurga neraka. So neraka dia tu dah tersedia lah untuk dia kalau dia buat macam tu. I mean, dia dah bagi ruang kan. So terimalah ruang dia. Ya. Dan mungkin perkara itu pun sebenarnya nanti akan jadi satu yang normal. Setiap budak sekarang 30 tahun akan datang ni memang dah ada benda-benda rekod silam dia. Macam OnlyFans dah tak ada apa kan. Tak ada benda dah. Bila dia orang jadi ahli politik ke, you ada dulu ada video ni. Macam you. Betul dia punya jawapan, so what? So what? Nanti okey, undilah saya. Okey, undi juga. Dia dah perkara yang lumrah era tu. Apa lagi yang pasal subjek matter lagu zaman sekarang tak sedap? Itu kita tanya Ad lah. Apa beza dia macam pengaruh teknologi ni tadi? Bila apakah dulu pun pakai mesin, sekarang pun pakai mesin kan. Tetapi jiwa tu, pembuatan, pembikinan tu macam mana? Kalau kita ketuk drum, pop, manusia yang ketuk, dia pergi. Kalau mesin ketuk, memang kita tekan switch tu. Ada tak beza dia? Memang suka nak cakap lah. Hakikatnya bila saya pun tak berapa dapat mendengar dengan puas apa yang dibikinkan zaman sekarang. Malah aku pun kalau main gitar ke main apa, aku lebih suka dengar main lagu-lagu lama. Billy Joel ke. Sebab apa dia macam dia lagi macam tak macam nak cakap, ada kebebasan
Tapi kalau kita cerita macam tu kan, mungkin 20 tahun lagi benda yang sama kan. Pada budak yang pada 20 tahun. Ya. Tapi kesedapan dia adalah ukuran dia pada hari ni. Ini yang jelas. Pada tahun 80-an dulu, lagu-lagu dibikin oleh pemuzik. Lagu-lagu 80-an dulu dicipta oleh kebanyakannya mereka yang bermuzik, at least pandai main gitar, pandai pegang chords gitar, pandai pegang chords piano atau keyboard. Lagu-lagu tu dirakam oleh pemuzik, mereka yang producer yang tahu muzik, dan dimain oleh real musician, baik gitar, bass, drum, trumpet, saxophone. Mereka adalah real musician tau. Segala kepincangan-kepincangan atau kesumbangan-sumbangan mereka tu terakam lah. Apa yang mereka rakam tu, itu yang saya dengar pasal Beatles apa. Banyak sumbang sana sini, tempo ke sana ke sini. Tapi kita enjoy dia tau. Muzik sekarang ni tidak lagi dicipta oleh pemuzik. Dia dicipta oleh orang yang reti komputer. Dan itu bukanlah salah selagi dia ada cita rasa. Dia tak salah, cuma dia kehilangan human kat situ. Kehilangan human. Bila kehilangan human, energi tak ada. Dia energi ni macam saya duduk sini 3-4 hari saya pegang ni, energi saya melekat di sini. Kalau saya duduk sini 3-4 hari, hari-hari saya pegang ni, energi saya akan ada di sini. Bekas saya ada di sini. Kan? Ya ke? Ya. Macam mana tu? Bekas dia. Kan? Kita tak boleh nak terkopong lah, kecil mana tu kan. Nampak? Dia macam juga kita ambil ketuk ais kan. Kita berbual nak buat ketuk ais dalam apa nama ni, peti ais. Satu kita maki, satu kita puji. Kita masuk peti ais, satu ni dia punya efek dia lain-lain. Satu dia. Yang maki ni wahara kan, yang ni cantik dia punya tu. Tenaga. Okey. Sudut tu faham. Macam kita macam ni lah. Orang selalu ketikkan macam kita kata generation gap tadi lah. Tapi kita ambil satu lagu P.Ramlee dengan satu lagu sekarang, nilaikan dari segi pembikinan tu, kesenian tu, macam mana nak letak markah, mana yang sedap, kenapa yang ni sedap, kenapa yang ini tak sedap. Lagu-lagu era P.Ramlee memang payah nak main. Memang betul-betul diorang tu memang tinggi tahap musicianship dia. Era 70-an 80-an pun tinggi juga. Kalau daripada gaya laras bahasa dia berbeza lah. Mereka yang hidup pada tahun 60-an 70-an, mereka hidup pada tahun 60-an, bila dia dengar lagu 70-an dia tak boleh terima dia. Tadi cakap pasal, ingat lagi satu syarahan Jin Syamsuddin. Dia menyatakan betapa, syarahan sekitar 2012 lah tak salah. Dia menyatakan betapa lagu zaman dulu jauh hebat daripada lagu zaman sekarang. 2012 tu. Termasuklah lagu tahun lagi hebat daripada tahun lagu 80-an. Dia bagi contoh lagu yang tuai padi antara masa. Dan cuba bandingkan dengan lagu ni. Aku cinta kepadamu, hanya itu yang aku tahu. Itu perumpamaan almarhum Jin Syamsuddin terhadap perbezaan zaman 60-an dulu dengan zaman 80-an. Lagu Flybaits yang ditulis oleh M. Nasir. Dia memandang rendah. Sebab lagu itu yang dia mainkan, dan dia tangkap itu, dia nampak yang tu je lah. Kan? Ada banyak lagu lain lagi. Dan macam saya, macam kita daripada kecil, aku dengar mainstreamnya radio lah. Sebab rumah aku memang ada radio tu, bapak aku punya. So itulah yang dihidangkan oleh radio tu yang aku dengar. Dan betul lah, sebenarnya lagu 70-an sebenarnya liriknya tak bagus kan? Banyak yang tak bagus kan? Tak bagus. Kadang-kadang bila dengar radio klasik pun dalam kereta kan, bila dia pasang lagu 70-an tu, aku dengar lagu ni memang tak sedap lah sebenarnya dia. Betul. Bukan semua yang dulu sedap, elok. Banyak aprak juga. Ya. Lagu raya pun. Tapi hari ni, dulu sampai ke 80 90 ataupun generasi M. Nasir ke Lolok Ismail Sahab ni, aku melihat muzik dengan lirik, lagu dengan lirik
dia bukan sekadar lagu, tapi lirik tu dah jadi satu karya sastra kan. Level tu level sastra, mutu dia, seni kata. Sebab tu aku kadang-kadang dulu aku bincang dengan borak-borak dengan Tam Spider. Aku cenderung menggunakan perkataan seni kata kita orang. Kata seni kata kan, bukan lirik kan. Sebab dia lebih menggambarkan Keseniannya. kesenian tu, seni kata-kata yang disenikan. Yalah. Macam mungkin yang aku tulis tadi tu ada segelintir ada respon di Facebook pun yang bengang lah. Pasal dia buat muzik. Jadi mungkin dia ingat kita pukul rambang lah kan. Bukan tidak ada yang bagus, ada yang bagus. Tapi yang kita didedahkan di radio. Kita dalam kereta, orang-orang yang bekerja. Pagi-pagi pergi kerja, buka dalam kesesakan lalu lintas. Itu yang dihidangkan. Pagi itu penting tu. Kan? Tapi dia dah dihidangkan dengan lagu sedih kecewa dan tak kena. Ya. Mungkin juga dia macam ni tau. Kita benda tu sedap juga, cuma kita lambat proses. Bukan kerana usia ataupun kerana tu, kerana dia adalah kita dah biasa dengan makanan yang terus sedap tau. Kita dah di memory tu dah ada. Makanan yang terus sedap. Yang ni dia sedap, dia ada. Cuma mungkin kita perlu ambil masa untuk adapt benda tu. Sebab itu bergantung kepada teknologi yang tak ada dulu ada sekarang. So kita ambil masa sikit. Macam kita ni dulu nak adapt handphone ni, smartphone ni lambat juga kan. Handphone macam ni. iPhone macam ni. Lain handphone ni. Tapi Faizal cakap tu macam mana? Macam aku pun gitu loh. Dulu apakah satu masa ketika dulu kita tak dengar, aku terus terang cakap lah, aku dengar lagu UK Slam ni geli lah masa tu. Masa time tu kan. Tapi kenapa hari ni aku boleh juga nyanyi tu. Suka pula tu malah. Ya. Betul. Apa sebenarnya ni? Lambat proses Tadi tu ya. Apa benda tu apa berlaku pada kita? Apakah fitrah kita? Ya. Sama lah. Aku tak boleh angkat lagu-lagu UKS, UK, lagu slam dulu. Malah lagu sembilu pun aku tak boleh terima. Apa lagu macam ni? Yelah ni, tak rock langsung ni. Tapi lepas tu, bertahun-tahun lepas tu, apabila lagu tu dah tak dalam senarai putar lagi, dengar balik, sedap betul melodi diorang ni. Kan? Lagi satu, bila dinyanyikan oleh orang lain tu, Syarifah Aini nyanyi balik, sedap pula. Apa pula faktor pula tu? Apa faktor dia kan? Penyanyi ke? Salah lagu ke? Salah yang bawa ke? Betul. Dolly Parton ni lagu tu. And I will always love you. Bila kita dengar yang original Dolly Parton tu, ini nak bunuh diri ni lagu. Bila Whitney Houston nyanyi, mak ai sedap betul. Yalah, kadang orang yang bawa tak kena, walaupun orang yang bawa itulah pencipta dia. Tapi tak kena masa tu. Dirakam, proses rakaman tu tidak berjaya mentangkap magika lagu tu pada proses rakaman ketika itu. Kadang-kadang art ni about timing. Betul. Kalau kita ambil muka ni sekarang tak dapat. Kalau kita ambil muka ni tadi pukul 2 tadi tu dapat. Timing. Right time, right? Masa yang betul. Ya. So macam mana nak cakap tu? Macam nak cakap. Itulah misteri-misteri dia tu. Tapi lah katalah aku rasa daripada tahun katalah 80-an dulu, kita remaja masa tu. Lagu-lagu dalam penulisan lirik ianya ditulis oleh para penulis, mereka yang berwibawa dalam penulisan. Contohnya Hafsah Hassan. Dia adalah seorang penulis skrip. Dia penulis berbagai-bagai lagi. Dia bekerja di RTM tak salahnya satu ketika dulu. Kerja dia memang menulis. Lepas tu orang-orang yang macam katalah Usop, Siso dan Sani Sudin daripada Kopratasa, mereka ni adalah orang yang selalu lepak dekat DBP, buat kerja-kerja DBP, hadiri program-program penulisan dan sastra. Mereka terlibat banyak dalam kesusastraan tau. Budak sekarang ni dia tak lepak dekat DBP. Dia lepak kat mana?
apa yang menghubungkan dia dengan literature? Okey, katalah dia berhubungan dengan literature, dia literature English dia baca English saja. Dia nak tulis pada audiens Melayu. Mana dia datang roh Melayu dia? Mana dia datang roh sambal dia ke, cencaluk dia ke apa? Dan sebab itu agaknya lirik tu tak mungkin sampai pada golongan dia, tapi tak sampai pada golongan yang luas. Tak tahu lah. Perlu ke? Macam tu persoalan dia. Macam perlu ke? Pada dia orang perlu ke? Apa perlunya sastra? Macam kalau kita tanya, ini pinjam kata seorang pengarah filem, kawan Amir Muhammad, dia kata apabila dia tanya pada seorang sutradara filem, even pelukis, penulis lirik, dia boleh cakap, dia mesti ada satu mentor dia dalam bidang sastra. Dia boleh cakap dia yang mempengaruhi dia, karyawan filem. Kau siapa seniman kau? Seniman tempat dia. So kita minat Osman Awang contohnya. Dia sekarang ada ke? Tak tahu. Aku tak tahulah. Mungkin yang kita kata tadi yang mainstream lah, yang budak-budak, yang ada beberapa band-band ni macam kita kata aku suka yang sekarang ni macam Marga Satwa. Kan? Ada dia punya sendiri. Dia punya attitude dia, attitude membawakan dan bahasa dia yalah. Dia adalah. Tapi yang lain tu macam mana? Apa benda? Apa cerita dia? Yang penting tu cerita tu. Apa cerita dia? Laras bahasa satu, penceritaan dia satu, pemikiran yang dia nak bawa satu. Ini contohnya lagu berapa tahun, 7-8 tahun sudah lah, lagu Aimantino. Okey. Contohnya. Ianya ditulis oleh seorang ibu untuk dirakamkan oleh seorang anak. Dan lagu tu bercakap menanti mati disebabkan oleh kekecewaan dalam percintaan. Tak betul ni, salah ni, tak boleh buat lagu macam tu. Pemikiran tu tak tepat. Jadi kesalahan tu kesalahan pembawaan falsafah dia, pemikiran dia. Tapi mungkin tahun 80-an dulu ada tak lagu-lagu macam ni? Yang pemikiran dia pun tak best ya yang tu. Kalau kita sebut Ramli nanti orang marah tak? Tak marah. Contoh? Nanti jap apa lagu tu? Mengapakah manusia begitu? Kan ada satu rangkap tu apa? Kan dia ada macam itulah, macam Penari Beca ke apa ke? Penari Beca. Kalau sana bulan. Kalau kau mau mati, aku pun tak mau hidup. Ramli kan. Ini dialog dalam filem dia. Dalam filem dia. So lagu tu macam gitulah. Macam itu juga. Wow. Engkau laksana bulan tinggi di atas ke. Aku tak ingat kan. Tapi mungkinlah adalah juga. Ataupun masih sama-sama ke atau okey, ya. Rasanya memang ada lirik-lirik yang macam tu lah. Banyak lirik yang tak famous tu. Tak ada guna aku hidup lagi kan. Tiada guna aku itu Indonesia lah. Okay, tetapi mungkin je lagu tu dibuat kerana nak menyesuaikan dengan filem tu. Atau cerita dia sendirilah. Ya. Tetapi kepelikan lagu P.Ramlee yang tema dia tak selaras pun memang ada lah. Tapi mungkin kerana dia filem. Contohnya dalam air terbayang wajah cantik. Punya sedap je. Tiba-tiba ending dia semacam gajah. Tapi itu dia ada lagu-lagu senda gurau ni yang tak ada tau. Laki dengan perempuan kan. Kan ada dulu Ahmad Daud dengan Rafiq Abuang kan. So dia ada gurau-gurau Hel Amin Abdul Rashid tu. Itu so, mungkin orang boleh accept lah. Macam hiburan. Itu hiburan lah. Baru jumpa dah senyum kan. Jadi kan baru sedap dicium. Sudah kahwin ke belum? Belum.
Kan ada lagu-lagu gitu macam apa Nona Asyah dengan Piramli kan ada banyak filem. Tapi betul lah ada yang based on film lah. Ya. Tapi bila dia buat ke radio pun orang masih boleh relate tu kan benda tu. Kalau orang tahu filem tu. Ya macam lagu tadi Dalam Air Ku Terbayang Wajah dia tu memang dia buat lagu khas untuk filem. Lepas tu bila scene last filem tu ialah Piramli bergurau. Jadi dia terpaksa masukkan lirik tu untuk kesesuaikan dengan filem tu. Ya, faham lah. Pasal dia lagu dalam filem kan. Itu pun banyak kan. Dia kena ada humor sikit kat situ lagu tu. Handsome macam gajah tu. Dia humor untuk filem dalam filem ya. Tadi berbalik tu. Satu kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal untuk menghasilkan muzik. Kemahiran teknikal menghasilkan muzik. Muzik itu dibikin oleh para pemuzik yang mahir dalam craft dia. Dia mahir dalam bermain gitar, dia mahir dalam ada art of production, dia mahir dalam nyanyian, dia mahir. Semua dia dah mahir. Barulah dia boleh rakam. Because proses rakaman masa tu susah. Bukan calon-calon orang boleh masuk. Kedua, daripada segi, kalau katalah ambil daripada segi bahasa, laras bahasa, mereka yang terbabit dalam menghasilkan bahasa mempunyai kewibawaan yang tinggi dalam berbahasa. Nombor tiga, mereka sebagai penulis bukan hanya keupayaan kau menguasai bahasa tetapi punya pemikiran untuk dibawa, falsafah yang nak kau ketengahkan. Tiga, cerita-cerita yang boleh dihubung kaitkan kepada masyarakat. Dan sekarang ni apabila apabila production boleh dibikin di rumah-rumah, satu orang boleh bikin daripada bilik dia yang tidak ada tahun demi tahun kemahiran dalam bermain gitar ke, bermain drums ke apa, dia hanya tahu komputer aja. Jadi mungkin ada limitasi dalam kebolehaksanaan dia menghasilkan sebuah lagu yang lebih lengkap dan bulat. Dan kita dengar The Beatles yang dia buat kan, yang dia orang tak rekod tu. Tak rekod ke apa yang dia buat balik tu. Yang baru ni kan. Kan dia ada kurang dia tu. Dia ada steam dia tak ada sangat tau. Lagu tu sedap tapi steam dia tak ada sangat. Kenapa? Kerana gaya lagu tu dah relevan kan kita. Dia masih lagi relevan. Dia ada kekurangan, ada something missing. Ada sesuatu yang hilang. Okay, kalau macam last album Search tadi cerita Catharsis, apa rasa untuk Search masa buat Catharsis? Yalah evolve, so compare dengan sebelum tu. Kalau nak bandingkan, saya rasa keseluruhan pemikiran album Search tu sebagai satu perjalanan daripada tahun 84 sampai sekarang tu, saya rasa dia dah habis lama dah daripada segi membawa sesuatu yang baru. Dia dah tamat dah. Dia dah tak ada benda baru lagi dia dah boleh bikin. Baik daripada segi pemuziknya, baik dari segi pencipta-penciptanya, baik daripada segi produsernya pun dah tak ada apa lagi yang benda baru yang kita boleh bikin untuk Search. Kalau dia nak bagi sesuatu yang baru tu, ya kita tak expect ada lagi Isabella apa semua tu, tapi keseluruhan masa tu ada semangat dia tu ke apa ke macam mana? Segalanya ada. Orang yang sama juga, dan orang yang sama ni masih ada steam tu lagi. M. Nasir masih steam buat lagu, masih steam producing. Ingat the Search pun, the whole band pun masih ada steam untuk membikin bawa benda. Tetapi dah tak ada ruang baru lagi mereka boleh terokai. Penulis lirik dia pun yang ada tulis lirik saya, Budi Hikayat, Mael dan beberapa orang lagi. Saya rasa kami bukan real lah. Serius? Kami kami bukan real. Nak bawa Search tu kutu. Kita tak kutu. Kita tak tahu pakai fungkiong dulu macam mana. Kita tak tahu jalan kat Pertama Kompleks tu kena pau, tak tahu macam mana.
Walaupun saya budak KL tau. Saya kena pau dekat Jalan Silang kat depan kedai muzik apa Kohab apa kedai muzik tu. Dikepung oleh beberapa orang dengan pisau semua bagi duit. Depan halayak ramai. Saya pergi main band dekat wilayah komplek Nurul Studio, Highline Studio. Saya rock. Main Iron Maiden semua dulu. Tetapi saya dah tinggalkan era tu. Lama. Pada tahun 2016, setelah 20-30 tahun, nak bikin rock, nak bikin search ni. Ini brother-brother kita macam budak-budak baru nak bagi dia kan. Ya. Walaupun saya mengalami keadaan, saya pernah mengexperience menjadi seorang mat rock kutu ni. Tetapi bila nak tulis balik dengan search ni, saya ni poser, wannabe, bukan the real thing. Pada saya kami tak terbawa. Kawan-kawan saya lain, yang lain-lain tu Budi ke, siapa nama dia, Mail ke. Rock ke dia orang? Mail. Tak rock lah. Jadi nak bawa tu. Nak bawa tu tak boleh. Kita macam pretender. Kenapa dia orang tak boleh buat? Semangat dia semua lain. Dia tak boleh. Itu problem juga tu. Band ni tak boleh tulis lirik sendiri masa era tu. Masalahnya dia orang, itulah masalah dia. Okeylah. Kalau main lah, sidang kangaroo contohnya. Budaya kita, sidang kangaroo. Intelektual kita. Tak. Sidang kangaroo court adalah benda yang kau tahu hanya bila kau baca. Ya. Bukan benda yang kau experience dia di sini. Memanglah katalah kes Anwar Ibrahim dianggap sebagai sidang kangaroo. Tapi kita tak term dia dalam jiwa, dalam benak perut kita yang makan sambal ni sebagai sidang kangaroo. Wah, bukan nak faham. Tapi ni hakikat dia lah. Saya punya lirik lagu apa tajuk dia? Enjut. Aku mat enjut ke? Aku tak kutu macam tu. Tapi nak tulis macam kutu mat enjut. Boyo lah. So kau jujurlah kau cakap ni kan. Pengakuan ni kan. Kalau kita tengok search dulu kan. Jadi maksudnya penulis lirik dalam katarsis tu Mael, Woody, katarsis rock ke? Katarsis. Ya. Katarsis tu pun katarsis tak rock. Mana nak cakap katarsis? Tapi kau enjoy lepas tu sebelum tu itu search lah kan. Tapi masa kau tulis ni, sebab aku pun tengok juga kau punya kerja. Masa kau buat Eliana ni apa kau rasa? Eliana aku memang puas hati. Aku dapat angle-angle yang lain. Eliana adalah percubaan untuk gunakan bahasa Melayu yang crude, kutu je. Dalam seorang perempuan nak tu gunakan bahasa tu. Tapi kau dapat untuk Eliana ni, kau dapat rentak tu kat dia, apply kan kat dia. Sebab dia punya genre tu tidak berapa precise tau kalau kita nak categorizekan dia. Okay. Dia bukan genre rock, metal, tak. Dia bukan pop, tak. Dia ada di macam-macam tempat. So aku boleh rembat je apa gaya yang aku nak. So itu sedap tempat kreativiti kau memang sedap. Masa umur pun 30-an. 30-an tu kita kuat tau, kita kuat. Ya. Kalau macam Eliana tu macam lagu Satellite. Macam best, aku suka. Tak tercapai akalmu. Dia punya phrase tu, tak tercapai akalmu tu melekat kan. So orang pun bercakap tu kadang-kadang bila orang sembang tak tercapai akalku kan, orang main kan guna. Tu pemilihan kata-kata. Itu magic kita nasib tu tak ada formula untuk. Dan ditangkap pada masa tu. Kalau lagu tu datang sekarang, tak dapat tangkap benda tu. Timing so kita cakap kita akan boleh interview sesiapa. Bukan jadi aku macam nak interview kau lah. Jadi aku sukalah bila cakap pasal Eliana tu, seolah-olah macam Samad dilihat kat situ dia mencurahkan dia punya kepuasan, kreativiti dia kat situ. Tapi kalau cakap saya, Eliana memang satu projek yang aku suka lah. Daripada segi pemikiran, daripada segi gaya bahasa pun. Banyak aku dapat express gaya bahasa.
Macam contoh dah cakap ulang kali dah, yang Kalis Rindu, gaya bahasa dia ialah untuk tidak menggunakan imbuhan kata. Tak ada. Tapi gagal lah. Tapi macam tin kosong denting golek ke kaki. Sepatutnya tin kosong berdenting bergolek ke kaki. Contohnya lah. Aku nak bahasa dia macam crude ni tau, macam salah aje. Tapi dinyanyikan oleh seorang perempuan dan dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Orang terlupa yang kecacatan dia. Orang terima dia punya kata-kata aje. Lepas tu ada satu Yelena tu, tajuk dia lagu Ini Lamanku. Dia permainan kata-kata, berbuai-buai-buaian membuaiku ke alam. Berapa banyak buai-buai kat situ. Jongkang jongkit. Permainan kata-kata tu aku enjoy lah tulis tu. Betul, satu lagu dia sebab dia enjoy benda tu jadi. Kan, kalau kau tak enjoy dia benda tak jadi. Kau rasa jadi pada masa tu tapi tak jadi. Sebab tak enjoy. Tak enjoy. Macam tadi tu henjut tadi tu macam try hard kot. Try hard. Aku dengar try hard. Betul. Kan? Betul. Okey, henjut ni kan. Sebenarnya tajuk asal dia rempuh. Lepas tu Abang Nasir dan few others cakap, rempuh kita orang dah ada lah tajuk lagu rempuh. Tukar lain. Betul lah tu. Lempuh, langgar pun dah ada. Henjut dah datang. Perkataan tu ditukar setelah perbincangan. Maknanya bukannya the real intipati kita nak tulis. Sorry aku pula banyak cakap. Tak apa. Sebab kadang-kadang bila kau interview apa, sebenarnya ada orang pendengar tu, dia nak tahu pula kau tu sebenarnya. Kan? Tapi Kalis Rindu tu nakal. Kalis Rindu. Kalis Rindu dia sebab nakal tu kan. Dia one of the aku punya playlist lah. Betul. Kalis Rindu. Elena pula seksi lah. Dia punya suara lah. Aku suka tone dia. Dan dia nyanyi tu seksi lah. Pilu. Daripada segi penyanyi, dia seorang penyanyi yang baik kan. Daripada segi producer dia, penerbit dia Aidit Alfian. Master tu. Lepas tu musician dia Nan. Drama Ujang. Bassist Allahyarham Kelly. Dahsyat semua tu. Takkanlah tak best. Lepas tu setiap segala pembikinan tu dibuat dengan pemikiran konsep macam mana musically. Okay, ini tak nak cerita-cerita yang depress lah. Tapi cerita yang satu lagi, tak tercapai akalmu. Lolok cakap lagu lirik dulu bagus, apa bagus, tapi tak ada roh lah. Pada dia aku punya lirik tak ada roh. Sekali lagi menunjukkan bahawa kita berbeza umur 12 tahun. So dia generasi tahun 80-an 90-an, aku generasi 2000-an. So begitulah abang-abang kita pandang kepada generasi kita tak bagus. Dan kita pun pandang kepada generasi tak bagus agaknya. Yalah, mungkin ada. Aku dulu, kita selalu cakap aku dulu ni kan. Tapi apa yang kau ambil daripada dia kata tak ada roh tu? Aku tak tersinggung, aku tak marah, tak ada rasa apa. Apa yang aku ambil paling best pun aku cakap okey lah, mungkin kau Lolok betul lah. Because perbezaan antara aku dengan Lolok lebih marhain, Lolok lebih merakyat. Aku lebih terpencil, isolated. Aku tak mesra macam Lolok. Jadi benda yang aku buat mesti kecil lah. Dia punya sasaran dia. At best aku nampak tu. Yalah, Lolok dengan siapa dia tak berkawan kan. Kita semua tiga dia sempat singgah kan. Gitulah. Betul. Tapi engkau sebagai seorang kartunis dan sebagainya, engkau anggap diri engkau seorang artis tak? Artistik tak? Yelah, sebab kita semua nak bercerita lah. Tapi bercerita macam kartunis tu lukisan dia, kartun tu daripada lukisan. Sebelum adanya gerak-gerak visual ni, dia datang daripada sastera, tulisan dan lukisan. So kita ke situ kan. Sebab
Kalau orang panggil aku kartunis pun aku sebenarnya tak, aku tidak mengiktiraf diri aku kartunis sebab aku jadi macam persona non grata kan dia dalam dalam kelompok itu, aku tak ada kat situ. Tapi kita kenal lah, tapi aku bukanlah disebut sebagai kartunis itu. Tetapi aku tahulah bila aku melukis tu, aku tahu sebab aku punya lukisan aku macam aku langgar, bukan maksud Faizal tadi kita skip tu. Kita kadang-kadang, betul tak? Kadang-kadang kita menulis, macam kau cakap kau melanggar, tak ada imbuhan-imbuhan, tetapi kita dah melalui proses disiplin itu dan kita langgar kerana kita dah ada pengetahuan itu. Kan? Bukan kita buta langgar kerana kita tak tahu benda tu. Jadi kadang aku lukis ni, yang aku nak lukis tu, kadang-kadang ada orang kata lukisan kau ni teruk kan, aku punya stroke tu, sebab aku tak memikirkan stroke masa tu. Ketika tu aku lukis, aku nak sampaikan idea tu. So idea tu lah simple. Ada kan ketika aku lukis lawa apa, aku rasa aku lukis lawa kan sebab aku nak bercerita je. Cerita tu hari tu gitulah. Sebab kartunis, bila kita cakap kartunis pun, kartun pun besar. Kartun pun kalau kita nak cerita Malaysia pun panjang cerita dia. Even penulis lirik sama penulis macam tadi Lolok kata kan, antara kartunis dan kartunis pun dia, bukan semua kartunis boleh faham kartun lat. Bukan semua boleh faham lat punya humor tu. Apa ni tak kelakar pun kartun. Ada kartunis yang tak boleh, Tak terima lat. Contoh apa? Takkan lat dia satire, tapi dia cara dia lembut lah. Cara dia tu lembut. Even kalau kita baca komik Lat Matsum. Matsum ini aku tanya sendiri Lat masa dalam bila dia difilmkan kan. Aku tanya dia apa komen dia, memang dia tak boleh terima Matsum. Dia kata filem tu saya tak boleh. Pasal watak Matsum dalam komik Lat tu, dia kata seorang loner, dia sepi kan. Matsum ni seorang yang macam kita lah, daripada kampung jadi wartawan sambilan dulu kan, penulis sambilan di akhbar, duit pun tak berapa nak ada. Jadi dia duduk menyendiri di satu kawasan macam kita katalah Keramat ke apa gitu kan. Dia ni lonely. Jadi ketika yang sama bapak dia di kampung percaya anak dia seorang penulis yang besar, sebab nama dia selalu keluar tulisan. Sebab bapak dia ada satu bapak cakap, kau popular lah, aku bangga dia cerita kat orang kan. Anak saya tulis surat khabar, dia kata kan, Matsum bin Mattop, Matsum. Dia tak tahu anak dia macam kita, macam kita makan pun Makan pun miss. Makan pun miss. Tapi bapak dia sudah suruh dia tackle satu anak dara lah, yang dia berkenan kat kampung tu nak jadikan menantu. So dia kata kau pergi cari dia kerja kat sini. So Matsum dalam keadaan yang tergombang kambing daif, kau tak tahu ke aku macam nak mampus kat sini, aku kena kahwin. Kemudian satu abak tu dia balik kampung bila bapak dia tulis surat balik nak cerita pasal benda ni lah. Dia balik, kalau dalam filem tu dia adalah digambarkan dia pergi dulu gunting rambut, dalam komik tu apa ada, dia balik dia nak start slow talk dengan Matsum. Bapak dia dalam bilik tu, komik ni Lat buat ni. Dan filem jadi macam dia dah buat satu storyboard. Bapak dia duduk atas katil, biasa orang tua kampung, mak tiri dia lah kan, isteri pada tu kecil kan. So dia cakap, dia panggil Matsum, dia suruh duduk, macam mana kau dah buat apa yang aku suruh mengurat. Jadi seorang kartunis Lat, dia bercakap dalam kartun yang kita selalu bila kita cakap kartun ketawa lawak, tapi Matsum cakap saya tak bersedia nak kahwin lagi kerana saya nak menjelajah dunia, nak melihat dan nak mengambil bahagian dalam kehidupan ni. Bapak mungkin tak merasa benda gitu, dia cakap. Mak tiri dia cakap, baik-baik cakap Zom, bapak kau dunia pun pandai, akhirat pun dia tahu, kau jangan cakap itu. So maksud dia tak sampai apa yang Matsum nak. Dia tahu kahwin, bapak dia pun apa kurang, mak dia kata dia terror apa, agama tahu, dunia pun tahu, tapi aku dah suka kahwin, apa yang susah sangat. And so itu benda yang aku tengok, ini kartun macam Lat ni, inilah the real kan. Jadi dia kata bapak dia cakap, sudahlah kamu pergi tidur lah kan, ganjil benar pemikiran kamu ni. Dia tak ada dalam idea dia, kepala dia
ada benda-benda gini, kita nak merayau, nak meramu, nak tu tak. So Lat sampaikan dalam komik kartun dia benda itu. Serius. Itu satu. Jadi aku Dahsyat fikiran dia. Tapi dalam filem tu langsung tak ada percubaan untuk capture scene tu ataupun ada, tapi dia gagal. ada. Dia ada. Tapi kita nampak macam tak sampai dia punya. Kalau kita tengok komik tu dia sampai. Dia rasa macam kan sedih ke apa kan. Aku tak tahu lah apa masalah adaptasi ke visual tu. Apa ke layar tu aku tak tahulah. Tapi sebab ada disebab dia medium yang berbeza. Bila kita cakap pasal filem, adaptasi dia novel atau daripada komik, ataupun kita tidak boleh mengharapkan dia sama. Sebab pengarah pun ada, sutradara filem pun dia ada kreativiti dia untuk mengolah. Selagi dia tak lari kan, dia nak ambil angle mana pun boleh kan. Kata Hang Tuah, hikayatnya gitu, kita boleh ambil daripada angle mana pun boleh, tidak ada masalah kan. Tetapi agak susah juga kalau pengkarya asal dia tak berapa berkenan kan? Berkenan dengan perkara itu. Tadi menggunakan perkataan Lat buat dengan apa, halus dengan lembut ni. Lembut ni. Lebih kurang ayat tu tadi. Okey, perkataan yang aku nak guna pakai adalah bahasa Inggeris dia subtle. Subtle. Ni kurang mungkin orang yang sesuai untuk membincangkan perkara ni. M. Nasir pernah cakap kat aku, bangsa Melayu ni dia tak ada subtlety. Dia tak ada. Bangsa Melayu tak ada subtlety. Bangsa Melayu kena gempak, kena pam sekali. Kalau kau nak buat lawak, kau tak boleh buat lawak sesata. Kau kena buat lawak, dia jatuh tergolek, semua orang jadi kuat-kuat. Sebab tu saya cakap, contohnya tahun 70-an dulu, bila diorang buat movie satu babak, dia ni pakai kasut, buka pintu, naik kereta drive lalu bandaraya sampai office, masuk office. Panjang je. Kalau zaman sekarang, dia buka kasut, kad, ambil kunci, masuk dalam kereta sampai office. Dia dah lebih pendek lah. Sebab apa, kalau kau buat macam tu, nanti orang terkejut, kenapa daripada sini terus dah sampai sana. Ni M. Nasir pernah cerita lah. Tapi yang paling besar kali dia cakap, orang Melayu tak ada subtlety. Aku pernah tanya Abang Uwe, Abang Uwe, setuju tak orang Melayu tak ada subtlety? Abang Uwe terror lah. Dia cakap, sebenarnya ada, tetapi it must be obviously subtle. Abang Uwe terror. Dia pakai Billy Wilder punya perkataan, punya kata-kata kot. Dia cakap sebenarnya ada, tapi kena ada, must be obviously Wilder, obviously subtle, menurut Billy Wilder. Itu terror. Okey, sekarang ni bab subtlety ni kan, engkau punya fotografi. Aku keep saying fotografi sebagai painting, sebagai fotografi. Kan gambar-gambar yang aku tunjuk tadi tu very subtle. Gambar perempuan yang pakai baju kebaya itu subtle. Senyuman dia subtle. Orang Melayu boleh appreciate ke benda macam tu? Dia tak ada macam besar, senyuman dia besar, dia punya skalanya besar mengenai benda tu. Contohnya Mat Kilau, filem tu. Tak subtle langsung. Semua cakap menjerit, semua cakap bunyi, semua. Kalau nak tunjuk kejahatan tu, perempuan ni mengandung, kena tarik rambut, kena humban ke lantai, kena seret ke tangga, humban ke tangga, dipijak perutnya dan dicocok dengan bayonet. Tak ada langsung subtlety, memang kena tunjuk dahsyatnya. Sorry, aku dah banyak cakap. So, what do you think? Subtle tu. Kau balik dulu kisah tu, dia subtle sangat. Orang Melayu boleh appreciate ke benda-benda art yang macam ni? Okey, intention gambar tu, intention dia sebenarnya tentang perempuan Melayu. Kan? Sebab tu dia punya aku nak dia pakai baju macam tu, dengan color yang macam tu, kan, dengan sanggulnya begitu. Bercakap tentang perempuan Melayu kan, yang dah tak ada. Perempuan Melayu ni ada tapi jiwanya tak ada. Kan? Tu gambar tu
tujuan merakam gambar tu untuk menggambarkan kan sesempurna mungkin di atas gambar yang tak sempurna tu kan. Sama ada itu bergantung pada pelihatnya, sama ada dia melihat tu dia merasa. Aku pernah tengok kan perasaan dan merasa perasaan begini bila tengok gambar berkebaya ni. Betul. Kan? Betul. So dia dalam kepala dia ada, dalam memori dia ada, dalam roh dia ada. Itulah aku rasa. Itu kan. Gambar ni aku pernah ingat ada gambar ni di rumah aku dulu pada tahun 70-an, dan gambar ni ada di rumah-rumah kita orang semua. Kita budak-budak yang zaman 70-an 80-an dulu. Itu engkau punya intention. Ya. Yeah. Wow. Engkau kenal Faizal. Seorang, aku panggil dia seorang artis. Setuju ke tak setuju? Setuju. Janganlah. Janganlah. Ini bukan pujian melambung ke apa, ini hakikatnya begitu je. Kita tukarkan nama dia. Di belakang dia tak tahu apa kita gelar dia. Dia Johnny Deep. Bukan Depp. Johnny Deep. Dia style Johnny Depp kan. Tapi dia deep. Johnny Deep. Deep Aku yang suka kau punya kisah-kisah kau. Lagi lukisan. Tapi boleh sebab root dia painting lah. Gambar kan, foto kan asalnya painting. Macam kenal je brother ni. Asalnya painting. Adakah kau seorang painter? Tak. Tapi berkembang ketika aku datang ke Kuala Lumpur, aku duduk dengan sekumpulan artis mata hati. Menyewa rumah kan dengan dia orang. So hari-hari aku melihat dia orang buat lukisan. Bau catnya kan, perangainya kan. Perangai orangnya. Perangai-perangai dia orang lah kan. Aku hidup dengan dia orang kan. Memang betul lah struggle dia orang macam mana nak capai dia orang sekarang dia orang dah big name kan. Bayu Utomo, Fuad Osman semua tu kan. Aku tinggal dengan dia orang. So mungkin juga hidup kan dia menawarkan kesempatan kan pada kita setiap hari. Jadi mungkin juga itu kesempatan segala experience yang aku ada ketika itu masuk ke dalam aku. So jadinya aku boleh menghala ke situ kan, membuat gambar seperti painting. Diorang ni ada pemikiran dan jiwa itu sendiri. Tadi kau cakap perangai-perangai diorang tu lain lain berbeza. Apa perbezaan dia? Apa macam mana mereka melihat dunia? Mereka melihat dunia daripada angle diorang sendiri. Ada yang melihat dunia daripada sudut kemarahan, ada yang melihat sudut daripada spiritual. Engkau lihat dunia dari sudut apa tadi? Seksi. Hidup ni seksi. Seksi hidup ni. Seksi kan? Ini adalah satu subjek, satu perempuan yang sering berada dalam engkau punya fotografi, Miss Lina Mustafa. Ya. Aku tak kenal dia secara peribadi. Aku sering banyak kali juga melihat gambar-gambar dia. Aku tak tahu siapa dia. Aku nak biarkan jadi misteri juga kehidupan aku. Tapi aku rasa dia ni artis lah. Ya ke? Yes. To me dia real artist. Dia pure, seorang very pure artist, authentic dan everything lah. Because dia tak ada orang yang sanggup meninggalkan rumah, meninggalkan kereta, menjadi homeless. Dan bila aku tanya dia apa yang dia dapat dari semua, dia kata benda yang tak boleh nak explain. Satu kebebasan yang ultimate lah. Kebebasan yang ultimate ni. Tak ada terikat dengan bank, tak ada terikat dengan rumah kan. Wow. Kan? Kasut pun tak pakai kan. Menyerah diri, surrender tu alam semesta sepenuhnya kan. Sekarang dia dekat Tioman jaga penyu. Ya. Kat Tioman. Dia boleh jaga penyu. Tukang jaga penyu. Steady ya. Miss Lina ni memang dia berupaya menenggelamkan kita kalau kita berlakon dengan dia. Dia seorang pelakon dulu Ya, dia boleh menenggelamkan kita. Dia best Namron. Oh ya.
Ada satu Namron buat jalan pintas dia tak payah cakap lah, dia botak je. Sakit, mak yang ada sakit kan, dia duduk tengok, cukup lah. Aku sebelum kenal dia ni, aku tengok dulu National Swiss di TV, iklan banner apa National Swiss ni? PLKN. PLKN lah. Dia satu shot dia sebagai ibu telefon anak dia dekat sana kan. Rindu kan. Muka dia je cukup. Kau tengok menangis lah. Tak boleh cakap lah. Artis lah dia ni Dan kalau kita tengok orang-orang macam ni kan, yang real lah orang ni. Aku rasa aku tak nak jadi artis. Takut aku nak jadi artis. Kemuncak dia apa kisah hidup Miss Lina ni dengan pemikiran yang begini. Dia beginilah, kalau kita tanya salah seorang daripada kita kan, kebahagiaan tu apa kan. So masing-masing ada jawapan berbeza. Macam aku sendiri, di ketika ini, di saat ni, aku boleh mengatakan kebahagiaan tu adalah kebebasan. Bila kita bebas membuat keputusan, bebas nak buat apalah, apa pun, itu adalah kebahagiaan. Bila tak ada kebahagiaan, kau terikat dengan aku nak cakap ni sat lagi yang macam ni. Tak bahagia. Kan? Sama juga macam kita bersekolah dulu, kita sering ditanya cita-cita besar nak jadi apa, kan? Nak jadi apa, kan? Aku pernah sebab masa tu aku sibuk dengan bermain. Masa sekolah kan, cikgu tanya kan, aku tengah main, aku bawa kereta, aku suka kereta kecil kan. Bawa kereta pergi sekolah, tengah main bawah meja kan, cikgu mengajar depan, diam semua. Okey, sekarang cikgu nak tanya semua cita-cita kan. Tu aku tak tahu bawah sedar ke apa, aku jawab berseronok kan. Kita nak jadi apa besar nanti, berseronok cikgu kan. Betul. Dia orang semua gelak lah kan. Tengok dia kata apa tak fikir ke masa depan semua, malah belajar, tengok nak seronok aja kan. Ini aku kena tangkap lah buat mainan dalam kelas kan. Akibat jawapan tu ke ataupun kemudian kena tangkap tu? Akibat jawapan dia lah. Dia datang tengok apa yang main bawah meja tu. Seronok kan. Adakah kau seorang yang bebas sekarang, bahagia sekarang? Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak. Macam itulah hidup kan. Kadang-kadang aku merasa bahagia, kadang-kadang aku merasa sangat sepi kan. Tapi itu perlu untuk membuat kerja, itu perlu untuk akulah, untuk aku buat produce gambar, itu perlu. Aku perlu penderitaan tu, aku perlu kebahagiaan tu. Keduanya aku perlu. Aku perlukan penderitaan tu, perlukan kebahagiaan tu. Sakit tu pun kena ada kan. Sakit tu penderitaan tu. Memang takkan kita nak terima bahagia je kalau dia semesta ni menawarkan penderitaan. Sedangkan apa hak kita pun, apa tak ada kuasa pun kan. Satu benda yang sangat kita tak berkuasa adalah breathe out lah. Yang kita tak peduli pun setiap hari kan. Setiap hari tak peduli pun benda tu. Main pakai je kan. Balik kau tak nak balance kan balik. Dia je macam sia-sia keluar masuk tu. Tak tahu mana. Ini cerita pasal breathing teknik ke apa ni? Dia berkaitan lah. Okey. Panjang pula cerita. Buat tu ya. Aku fascinated by the penderitaan punya isu ni. Nak sentuh apa pernah perbualan dengan M. Nasir pada satu ketika dulu. Ketika kami masih berkawan. Ada impact juga dengan tulisan. Kami masih berkawan lagi. Anyway, aku pernah tanya dia, abang, are you happy? Kau bahagia ke? Dia cakap, lebih kurang lah. Aku sekarang ni mencari je pockets of kebahagiaan. Aku dah tak ingat sangat, tiba-tiba kita berbincang pasal benda ni. Aku memang tak rasa satu orang manusia bahagia dia sama-samanya. Tu jadi gila tu. Itu memang high on some kind of drugs tu, bahagia macam tu. Aku rasa kita macam kebiasaannya kita tak ada perasaan. Kita macam ni. Sekali-sekala kita happy.
Tapi untuk mencapai happy tu, kita kena ada series of penderitaan yang sedap. Kalau kita tengok mesin di hospital kan, yang tit tu. Yang kalau ini mati ya. yang tit hidup kan. Naik turun. Nak turun sama lah macam kita punya organ kan. Kalau dia mati habis ya. Jantan kalau tak ada tu tak guna hidup. Tembak. Betul lah. Episod yang menakutkan tu. Dia cakap mencari poket-poket kebahagiaan tadi tu. Lepas tu pasal bila aku sedang menderita, memang aku rasa writing tu lagi lancar dia pergi. Blues dia kot. Blues. Blues. Lepas tu aku, siapa yang cakap ada falsafah-falsafah yang cakap sebenarnya dalam kita memilih pasangan, kita memilih pasangan yang kita terasa akan memberikan penderitaan yang paling maksimum berkesan bagi kita. Cara kita memilih pasangan. Kadang-kadang kita pilih pasangan nasib tau. Kita disuruh mak bapak untuk kahwin dengan orang ni ke, ataupun ini je pilihan yang kita ada, baik kahwin sekarang, kalau tak kahwin nanti miss the boat. Tak ada pasangan lain. Tapi ada kalanya dalam kehidupan kita beruntung untuk membuat keputusan sendiri siapa yang kita nak kahwin. Keputusan untuk siapa nak kahwin itu kita masih boleh memilih, tapi jatuh cinta kita tak boleh pilih. Ya ke? Betul. Kenapa? Tiba-tiba fall in love. Bukan seks ke tu? Bukan. Fall in love tu kita ingat kita fall in love dengan dia. Tak, kita steam dengan dia. Dia lain tau. Lain. Bila kita fall in love ni, kita dapat tak kisah tau. Dapat tak kisah tau. Asalkan aku dapat melayan apa yang jatuh ke dalam jantung pun ni. Itu bukan jatuh cinta terhadap jatuh cinta ke? Dia sebab kita mirror lah, cermin. Kan? Bila kita tengok dia tu, kita nampak diri kita dalam dia. Dalam diri dia. Jatuh cinta macam tu. Jatuh cinta itu antara experience okey. Experience. Kita nampak diri kita dalam diri dia. Jatuh cinta. Dia seolah-olah pintu kita melihat satu benda yang lebih besar daripada kehidupan sendiri. Itu sebab dia orang cakap cinta tu buta kan. Tapi kita melihat satu benda lebih besar dalam dia. Ultimate-nya bukan pasal badan dia lagi, bukan pasal seksnya lagi. It's more than that. Unexplained. Tak boleh explain. Kisah dia. Tapi berbalik pada penderitaan tadi tu, yang kalau kita ada keputusan untuk pilih seseorang dalam kehidupan kita tu, kita shock dengan dia, kita steam dengan dia, kita ada satu benda connection dengan dia. Antara sebabnya adalah kita sense suffering yang bakal dia bawa pada hidup kita. Sebab apa? Mak bapak kebanyakan pada kita, hidup mereka berdua adalah suffering. Especially mak kita. Mak kita suffer hidup dengan bapak-bapak kita. Itu adalah kebanyakan hakikat kehidupan dunia ni. Hanya 60-70 tahun kebelakangan ni je perempuan dapat sikit kebebasan untuk tidak suffer. Pada dulu laki dia travel, laki dia pergi sarang pelacaran, dia lah kena duduk rumah. Kalau laki dia tak ceraikan dia jadi bini selama-lamanya. Sekarang ni perempuan lebih bebas sejak 60 tahun 70 tahun ni. Dan sejak 60 tahun 70 tahun ni ialah kita pilih sendiri pasangan kita. Pasangan kita sendiri yang perempuan pilih kita untuk dikahwini. Kalau tak, dulu dia tak ada pilihan. Bapak suruh kahwin je. Atas konsep yang kita saling pilih memilih ni, bila kita pilih dengan satu orang tu kerana kita terasa kita familiar dengan suffering yang bakal dia bawa. Sebab apa? Suffering yang macam ni pernah berlaku dalam bapa aku dulu. Kadang-kadang kita keluar satu perempuan jambu cantik, apa semua cantik, tapi lepas tu kita shock. Lepas tu kita habis. Mungkin kita dah bersenggama ke tak bersenggama tu cerita lain lah, tapi dia habis lah perasaan tu. Dan begitu juga dengan perempuan. Dia cakap, dia keluar dengan Mamat ni memang best lah. Segala pasal Mamat ni handsome, ada kereta sport, bla bla bla. Tapi ada sesuatu yang macam tak boleh. Apa yang tak boleh tu adalah
perasaan familiar dia, bagaimana dia merasai mak bapak dia punya hubungan dulu. Suffering. Bila ada suffering tu, itu baru terasa hidup dia tu. Masalah dengan suffering ni, apabila dia pilih kita berasakan suffering, kita pilih dia berasakan suffering. Bila kita betul suffer kan, kita tak boleh terima. Siapa kan? Mau kan? Mau kan? Menyesal. Dan sekarang ni perhubungan, because kita berkahwin suka sama suka, kita berpisah pun kerana suka sama suka. Okey, dah tak okey, tak okey. Yeah. Because yang mengalami kita, yang akan suffer bersama kita, kan? Yang memilih pun kita. So beranilah bertanggungjawab. Buat kerja, kata orang karya lah kan, kita bertanggungjawab ke atas karya tu kan. Maksudnya bertanggungjawab tu, bila orang tanya balik kenapa kau buat macam ni, kita boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kau tak tahu apa kau buat lah kan. Kau tak jelas apa kau buat kan? Sebab itu dalam kartun tadi, dia mesti ada sign tu, nama tu. Pasal nama itu adalah tanggungjawab dia melahirkan karya tu. Kalau dia akan pikul tanggungjawab tu. Kalau dia buat kartun politik, dia kritik kerajaan, dia harus letak tanda tangan tu. Kerana kalau dia tak letak, kau tak bertanggungjawab. Dia tak bertanggungjawab, ya. Betul. Setuju. Itu yang ada orang gunakan nama palsu, pseudonym. Palsu. Ya, biar tak nak ambil tanggungjawab bila kena tangkap nanti. Tapi bukan hanya lagu tau masalah kehidupan kita ni. Cara kita berpasangan pun dah berbeza daripada generasi kita ke generasi sebelum kita dan generasi di hadapan kita. Rasanya apa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang 60-70 tahun ni telah banyak berubah. Nenek-nenek kita dulu berkahwin ketika umur dia 12 tahun. Mereka bercerai ketika umur mereka 14 tahun dan kahwin balik pada umur 16 tahun dan dapat anak satu atau dua ketika umur 17 tahun dah. Dan diorang gembira atau diorang tak gembira, diorang kena kekal juga dalam perkahwinan tu. Ya, banyak contoh kita tengok tu kan. Memang banyak. Jadi sekarang ni itulah timbulnya isu perempuan juga lebih rela membujang. Kerana apa? Kerana zaman ini dia ada career woman. So penilaiannya gitu. Mungkin ada dia kata aku rela membujang daripada aku menyusahkan kahwin dengan satu orang lelaki. Bila aku ada duit, aku boleh pergi travel, aku boleh kucing dah lah. Kan? Apakah ini satu trend tau? Ini rasanya orang tipu diri ni. Dia saja nak bagi alasan dia. Dia mau sebenarnya. Dia mau. Betul. Tapi cakap ini fitrah. Kan? Kalau kita cerita lah kan, boleh ke? Tak boleh, takkan tak ada. The thing is ego. 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 Jawapan dia ego. Maksud dia ada fahaman itu. Ada fahaman itu, baik aku dulu daripada aku berkawan dengan orang yang akan memberi masalah yang tak pasal-pasal masuk dalam pinggan aku. Aku dah kena makan bagi dua dan kau nak lead aku. Ini ada movement tu kan? Jadi orang pun betul lah, ada perempuan jadi takut juga, betul juga kan? Nak kahwin dengan orang lelaki yang kita dah ada kerja, kita dah ada ini, kita boleh pergi sini-sini, nanti aku nak jadi isteri solehah. Tapi sebenarnya dia bukan mudah, semudah kahwinan tu bukan semudah itulah. Kahwinan tu mengaccept seorang lain dalam hidup kita kan, benda yang harus satu keputusan yang agak besar kan. Selama ni kita tidur seorang kan. Habernya tak ada haber sebelah, tiba-tiba ada haber kan, panas kan. Malam pula kentut pula. Selalu aku tidur tak ada kentut kan. Kentut pula. Sebelum kahwin aku tak tahu dia kentut kan. Ada kentut pula. Ada pula tak masuk akal kan. Mana boleh perempuan kentut? Mana boleh perempuan kentut? Takkan masuk akal. Mana boleh perempuan kentut kan? Yang kentut lelaki je. Kawan-kawan aku yang tak answer buruk. Perempuan tak boleh. Mana ada kentut kan? Bau badan itu termasuk benda-benda yang halus yang kita bau obrus gigi. Ubat gigi kan. Picit tengah tak boleh kan. Gua tak boleh bang. Susun apa jemur kain kena angle kita belasah con. Zap kan. So perkongsian lah, kita kena kongsi dengan satu manusia lain. Bercakap pasal tu tadi, persoalan yang sama tadi tu kan.
kalau kita ni punya pemikiran yang berbeza daripada ramai orang, kita punya pemikiran yang unconventional, kita ada kecenderungan artistik kan. Senang ke orang nak kahwin dengan kita atau kita nak kahwin dengan orang yang macam tu? Tu tadi soalan tu. Senang tak jadi engkau dalam kehidupan berpasangan tu? Senang tak jadi engkau dalam kehidupan berpasangan tu? Susah. Susah untuk siapa? Untuk dia ke untuk engkau? Kita sama-sama susah. Kedua-duanya susah. Macam kita dalam ni memang kita suffer lah. Bila-bila pergi kita dalam scene ni kita menuntut seseorang tu ada nama, ternama bahawa dia boleh, dengan dia ada nama. Kalau sama ada nama, dia cakap apa pun macam orang macam aku susah untuk ke situ kan. Jadi mungkin ada kata-kata tak payahlah, kau lupakanlah kerja-kerja seni ni, kau lupalah. Tak payahlah, kau buat kerja lain lah. Jadi kau dah menjadi orang lain. Aku selalu kadang-kadang terfikir buat benda-benda kerja-kerja yang kita buat ni, kadang-kadang dia bukan jadi bakat tau. Ada orang cakap kau lahir ada bakat. Kadang dia macam satu sumpah kan. Kan? Curse. Kau tak buat tak boleh. Dia penuh kat sini. Dia tak buat tak boleh. Kan? Dia penuh kat sini. Kau nak tulis, kau nak hidup tak boleh, makan tak boleh, apa semua tak boleh. Sehingga kau keluarkan dia tu. Boleh. Dia macam dah penuh, tak boleh kan. Kau boleh ke berhenti buat benda ni? Macam stop lah, aku tak nak fikir. Mogok seni kan. Tak boleh. Kalau kau diciptakan sebagai musang, kenapa kau nak jadi lembu? Jadi musang sudahlah kan. Ya. Katalah kita terpaksa, kalau kita dijodohkan dengan Miss Lina contohnya, atau orang macam Miss Lina tu, kita boleh ke hidup dengan Miss Lina? Belum tentu boleh lah. Tak boleh. Untuk kita pun suka, kau ni janganlah, kau buat kerja lain lah. Jadi benda lain lah. Agak susah juga kan. Macam kata ada anak perempuan, kita kutulah kononnya kita macam ni. Satu hari dia bawa kutu boyfriend dia nak, macam mana sebagai bapa? Apakah kau ada perasaan okeylah, ini kau dah besar, ini pilihan hidup kau ni, atau kau macam ada lagi gila kau, Faizal datang anak kau datang bawa Faizal tengok Mau. Apa kau kerja? Aku kerja pun tak apa-apa. Apa kau kerja? Macam mana kalau menanggung anak aku? Maksud dia kita begini, tapi satu hari kita melalui, kita kahwin, kita ada anak. Anak tu datang bawa macam kita dulu. Oi, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak tahu pasal aku tak sempat ada anak. Yang pasal gitu aku tak tahu. Jadi begitu bila kita berhadapan dengan diri kita yang kita pertahankan hari ni, satu hari anak kita bawa. Tak boleh. Susah. Malah anak-anak aku tak nak dia dalam bidang art pun. Biar buat benda lain yang career path dia tu jelas, laluan kerjaya dia jelas. Tapi dan again aku fikir macam nombor satu, anak-anak kita biar ada pelajaran yang best lah. Lepas tu dia dah habis pelajaran dia, kau buat pilihan kau. Ya. Tapi sekarang ni, kalau sekarang ni kau buat pilihan kau nak jadi apa, kau jadi. Tapi satu perkara yang kau kena belajar, ni aku sekarang kau belajar bagaimana mengurus kewangan, celik kewangan. Pendek kata, kau kena belajar celik kewangan. Bagaimana setiap pendapatan yang kau ada tu kau mesti menggunakan, diperuntukkan untuk simpanan dan pelaburan. Benda tu senang. Untuk menyimpan wang dan menguruskan wang, kemudian untuk membuat pelaburan adalah benda yang senang. Tapi kita tak pernah diajar. Ya. Lepas tu aku tengok kawan-kawan aku yang gaji 20,000, banyak-banyak gaji. Mana duit kau? Kenapa kau hutang banyak sangat? Kenapa kau dibebani dengan hutang? Sebab dia tidak pernah belajar menguruskan kewangan dia, celik kewangan dia tu. Ada sebab tu orang-orang macam kita kebanyakannya tak pandai. Kita hanya pandai produce barang je kan. Betul. Kan, nak menguruskan, nak kejar payment tak pandai lah. Kan, nak mengemis kat orang mana aku kau punya payment tak nak kan. Ya.
Biasanya pasangan yang akan buat kan. Biasanya lah kan. Betul, faham, setuju. Beberapa orang artis ya, kalau mereka ada pasangan yang mampu mengurus mereka, mereka akan okey. Sebenarnya perempuan yang mempunyai kemampuan yang sangat clear dalam menguruskan duitnya. Dia pun sangat cekap lah menguruskan duitnya. Kau setuju tak perempuan sebenarnya lebih bijak dari lelaki? Terus terang, tak. Tak Tak. Aku, aku rasa perempuan lebih dipanggil amiable lah, lebih agreeable. Perempuan lebih tersusun lah, terurus. tersusun. Tetapi daripada segi kreativiti, daripada segi flexibility otak dia, lelaki lagi bagus lah. Lelaki lebih pandai belit lah berbanding dengan perempuan. Ada banyak perempuan yang belit, tapi lelaki lebih banyak belit. Sebab tu lelaki lebih banyak masuk jail daripada perempuan. Atau dia terror lah perempuan ni. Dia punya belit kita tak dapat kesan tu. Mungkin. Satu lagi dia orang ada kemampuan tu, kehebatan tu. Ya, mungkin. Kita selalu cakap lelaki cheated. Oh no. Tahu bini dia kan. Ya. Kita tak pernah pun kantoi satu kali pun. Dia terror. Betul. Apparently dalam cosmopolitan punya society, society bandar, 1 dalam 4 orang anak satu buah keluarga tu, salah satu anak tu adalah anak orang lain, bukan anak suami dia. Itu tinggi. Lepas tu kajian di negara-negara Arab sekarang ni pun, Arab apparently Islamic country, culturally Muslim dan sebagainya, tetapi kadar kemaksiatan dilakukan oleh perempuan lebih tinggi. Bukan lebih tinggi lah, tinggi lah sekurang-kurangnya. Ingat beberapa research mendapati keadaan ini berlaku. Mungkinlah perempuan lebih pandai sembunyi pada lelaki. Dari segi kesetiaan, Rasa sama je kesetiaan Sama, lelaki dengan perempuan. Masalah dengan perempuan ni menurut psikologis kan, sebenarnya perempuan dalam kehidupan monogami kan, dalam menjalinkan perhubungan dengan seorang lelaki yang siri yang apa, jangka panjang, pasangan jangka panjang dia monogamous, mereka lebih cepat bosan dengan lelaki daripada lelaki itu bosan dengan perempuan itu. Sebab apa? Contoh macam ni kan, lelaki, kalau kita ada satu pasangan, kita lambat hilang interest pada dia, kita hilang interest pada dia lambat berbandingkan dia hilang interest pada kita lagi cepat. Sebabnya pada lelaki seks lah, main-main je lah, tak payahlah kreativiti yang sangat-sangat. Perempuan main aja tak cukup, dia kena ada cerita dia, dia kena ada drama dia kena ada foreplay dia. Macam nak cakap sesuatu tu. Silakan. Artis, silakan. Tapi aku kadang-kadang geli mendengar orang yang mengatakan kau kena faham perempuan macam ni kan. Sebenarnya tak ada seorang lelaki pun yang benar-benar memahami perempuan. Kan, tak ada sebenarnya. Itu sebagaimana perempuan pun tak benar-benar memahami lelaki. Perempuan boleh memahami lelaki, lelaki tak boleh. Sebab dia adalah perempuan ni untuk aku dia makhluk aneh tau. Dia seperti makhluk angkasa lepas yang yang kita dia boleh sis macam tu dia punya motion. Dan fikiran dia pun tak tahu macam mana dia fikir kan. Sebab kalau kita baca buku Man from apa tu? Mars, kan? Women from Venus kan. Memang kita daripada planet yang lain, berasingan. Yalah. Dan sebab itu jugalah kerana ketidakfahaman itu dia jugalah lagu-lagu cinta ni terus berkembang di dunia kan. Dan cinta tak dapat di museum kan. Kan kecuali Korea lah. Korea ada museum, love museum kan. Cinta tak dapat di museum kan. Sebab ketidakada fahaman yang tepat, formula yang betul, masuk. Tak ada. Sebab aku tahu tu memang perempuan itu diciptakan dengan resah gelisah. Sure. Perempuan diciptakan dengan resah gelisah. Kenapa? Daripada mana kenyataan ni, siapa berkatakan ni dan kenapa?
Dari sudut agama lah. Aku baca buku agama tapi aku dah lupa mana quote tu. Tapi quote tu sangat... Kau tak cakap dari sudut agama, aku pun dah persoalkan. tak apalah. Tak kisahlah. Cerita pasal agama lah. Tapi itulah. Entahlah. Aku pun tak tahu hadis ke Quran ke apa tak tahu. Okay. Nanti kita boleh semak. Pasal dia melekat kan. Memang bila kita menjalani dia memang resah gelisah kan. Wala haufun. Aku tak tahu. Hausan. Contoh dia, kita nak keluar ni, dia nak match tudung dengan baju pun sudah satu problem. Kita rembat je lah. Kasut apa dia nak kena fikir kasut. Aku ada benda tu. Kasut. Pasal kasut. Kasut ke pakaian. baju Color semua. dia nak match. Color pun sama. Itu Aku susah untuk keluar rumah kalau aku itu kau punya sisi perempuan tadi lah. Dua hari sebelum tu aku dah memang ready dah dulu. 2 hari sebelum tu. 2 hari sebelum kau. Katakanlah nak jumpa kau hari ni kan. 2 hari sebelumnya aku dah prepare dah apa nak pakai semua. Sama tu aku pun sama. Even nak pergi Ipoh 2 hari depan pun aku boleh nak bayangkan kita ada jalan benda tu tapi itulah kita ada separuh dia yang separuh ni. Itu sisi perempuan tu. Sisi perempuan. Sama ada aktif atau taknya. Keterlaluan atau tak. Okey, setuju. Tapi nak tanya, Samad ni romantik ke? Tak. Tak. Aku rasa seniman atau buat kerjaan ni tak romantik lah. Tak romantik. Dia konon je cerita je. Ya. Pretender je. Dia tulis je kan. Dia tulis. Akan ku petik bintang-bintang ni apa. Renangi lautan api lah. Tak ada lah. Tak ada. Keras kan. Kau keras ke? Keras tak? Apa yang keras? Tak masuk dia. Apa yang keras? Oh, threesome ni kan. Ini threesome. Bukan ramal threesome. Tak, kau punya tulis lirik kau tu konon kau akan ku pintal lah apa. Ya ke? Aku dah nyatakan banyak kali lah, kita penulis lirik ni hipokrit. Kebanyakan kita memang bloody hipokrit lah, cakap tak serupa bikin lah. Kalau tak kita tak boleh tulis. Kita kena jadi hipokrit baru boleh tulis. Dan kebanyakan yang aku kenal lah tak romantik orangnya. Aku tahu apa seniman-seniman agung besar pun yang jalan bini dia bawa beg, plastik beg. Tak, memang tak romantik lah. Kita romantik dalam alam yang kita imajinasi kita. Hikayat tapi dalam real situation kita tak romantik. Tapi tadi berbalik pada lelaki lebih kenal perempuan, aku rasa kan kita pun tak boleh kenal diri kita sendiri, kebanyakan kita. Dan ini kan orang lain, baik lelaki dan perempuan nak kenal kita. Setiap pada kita ni, kalau kita betul-betul kenali dia ni, kita akan sedari bahawa dia ni pun sengit juga, dia ni pun pelik juga, dia pun weird juga. Setiap kita memang weird. So sebaik-baiknya kita kenal orang ala kadar je, baru best. Kawan-kawan kita yang baik dengan kita pun diorang tak nak, kita pun tak nak tahu masalah diorang dalam. Kita tahu malam ni kita jumpa kedai mamak, kita lepak-lepak, enjoy, happy, pergi tanik ke apa, tu balik. Kau punya derita dengan bini kau semua kita tak nak tahu. Kalau kita tahu nanti leceh, penat kita ni kepala. Saya tak ada patah mengatakan kau tak perlu ada idola kan. Kau ada satu idol kau sebab kau tak perlu kenal dia. Bila kau kenal kau akan kecewa. Macam mana? Betul betul. Kalau kau ingat dia ni mentor kau apa kan, tapi bila kau berpeluang rapat duduk dengan dia, kau dengan dia. baik tak payahlah. Lebih baik kau biarlah Daripada jauh. Daripada Kita idealize daripada jauh cukup. Jadi kita betul. Ada kata-kata terakhir daripada Ron Jeremy ke bukan nama tu bukan ketik tolak pada tu Tom Byron bukan. bukan. Ron Jeremy award winning actor. Aku tak ada apalah aku nak cakap, cuma aku ada masalah terhadap akulah. Tapi bukan untuk diselesaikan oleh sesiapa. Masalah aku ialah sekarang aku semakin tak tahu banyak benda. Kalau dulu aku boleh tahu, aku tahu banyak benda. Kalau dah suruh aku cakap apa, aku cakap. Tapi aku makin tak tahu banyak benda sekarang. Itu je masalah. Tak perlu dipersoalkan, diselesaikan. Itu je aku nak cakap. Makin tak tahu banyak benda. Membuat kamu tambah bijaksana ke tak? Kita tak memikirkan itu benda tu bijaksana ke tak bijaksana. Kadang-kadang kalau orang tanya aku banyak itu ni dulu aku boleh. Sekarang aku tak boleh.
Aku tak tahu. Atau aku dah memang macam kau cakap tadi tak payahlah kau tahu-tahu sangat benda-benda sangat kan. Dia Gitu dia, je lah. dia sebenarnya mungkin juga proses kata dia melalui dia sebenarnya dia macam salah benar kedua-duanya berjalan seiring sampai satu titik tak ada apa. Itu cerita dia kan. Kita menjalani keduanya, kita jalani salah, kita jalani benar. Sampai satu titik tak ada apa sebenarnya, kosong. Kan kedua-duanya Sangkaan. sebenarnya memerlukan untuk drive kita hidup. Kedua-duanya yang baik dan tak baik, yang positif dan negatif. Kedua-duanya kita perlu untuk menjalani hidup. Kalau salah satunya tak ada, pincang tau. Hanya jahat aja. Pincang. Hanya baik aja. Boring sangat. Boring sangat. Dia selipar lah. Macam selipar atau kasut tadi lah pada aku. Itu je lah. Dia kiri dan kanan lain. Kau tak boleh pakai kiri dua-dua. Kalau tidak kau pakai sakit lah kaki kau nak jalan ke satu tempat. Bila sampai satu tempat kau kena buang selipar tu, jalan. Kaki ayam. Miss Rina. Dan bagi aku satu lagi perjalanan. Ada orang tanya apa yang penting? Perjalanan itu atau destinasi? Pada aku teman yang mengiringi perjalanan. Teman. Kerana perjalanan itu kau dah tahu dan kau mesti dah tahu perjalanan itu akan ada apa-apa dan destinasi itu kau dah mesti kenal pasti. Tetapi siapa teman? Teman tu macam-macam lah. Macam-macam lah. Teman tu subjektif lah. Kalau tidak kosong lah. Teman tu tidak bererti kau naik motor berdua dengan dia je. Tidak bererti kau naik berempat dalam satu kereta dengan dia dan anak-anak. Malah teman tu boleh menjadi satu bas. Ada bini, ada anak-anak, ada kawan baik. Ada yang menemani tu kan. Ya. Itulah pada aku. Ya, aku ada satu kajian tu yang apa dia katakan apabila dikaji orang yang hidup panjang kan. Bukanlah orang yang mempunyai exercise rutin yang dahsyat, pemakanan yang hebat-hebat ke apa, tetapi ialah mereka yang mempunyai support system yang baik di sekeliling dia. Saudara-saudara mara, ahli keluarga yang sentiasa memberi support pada dia. Kalau dia cakap aku short lah 1,000, boleh pinjam tak? Ada je orang akan pinjamkan dia duit. Teman tu lah tu. Kalau kita ada support system tu. Ada kata-kata bagi baca. Kata-kata. Apa nak kata? Nak pancut dia. Dah melecet dah ni. Belum lagi ni, belum. Tak ada apa lah. Aku merasakan bahawa kita harus celebrate lah apa saja kita buat, celebrate lah. Kita celebrate every single thing, kita celebrate lah. Sebab dia kesempatan yang tak akan patah balik lah. Tak akan jadi balik. Celebrate be grateful. Sebenarnya dalam kesempatan yang macam ni lah saat yang paling sesuai untuk kita baca surah Wal-Asr. Ya. Siapa nak baca ni? Bahasa Melayu je ke? Pasal dia memang sebenarnya pendek tapi Padat kan? padat tu. Dahsyat kan? Ya. Kalau kita nak cerita ni pun panjang tu. Pasal betul. dia kemulut tu tak habis-habis. Ya. Kalau kita tengok di luar, sekarang ni pun kalau kita tengok di YouTube, even para agamawan bergaduh-gaduh. Bertekak siapa lebih benar. Tentang kebenaran kau bertekak-tekak. Tapi mana pergi Al-Asr tu? Itu je. Simple. Nak baca dah ke? Ya, kita acknowledge betapa dahsyatnya ayat tu untuk saat ini. Kan? Bukan ayat surah itu untuk saat ini. Dan siapa yang nak tengok baca, silalah baca. Dan kita pun bacalah dalam hati kita betapa dahsyatnya ayat tu. Pasal first je demi masa. Habis. Cukup lah. Amat. Masa. Kita lahir kembar dengan masa.
Kembar dengan masa. Masa. Kita memang masa. Perubahan kita. Kembar dengan masa. Begitu seiring. Okay. So masa tu, bila kita mati, berhentilah masa. Sebab itu bila kita mati, solat jenazah kita, tak kira waktu pun orang boleh solat kan. Tidak tunggu waktu Zuhur. Waktu Zuhur, sekian. Asar, sekian. Maghrib, sekian. Kita tak boleh sembahyang subuh sekarang. Tapi jenazah, kerana dia makhluk sempurna tadi, sudah terhenti perjalanan dia, sudah tiada masa lagi dengan dia di dunia lah, kalau kita cerita pemahaman masing-masing, dan disolatkan tanpa mengikut masa. Itulah wal asri tu je, cukup. Lain lagi panjang. Ya, dahsyat. Kawan sekalian, terima kasih. Harap kita boleh chill lagi sekali. Hubungan Rambang threesome ini bukanlah pertama dan terakhir. Berterusan. Terima kasih.